Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Amalina dalam kelas PDPR untuk subjek yang pertama pada hari ini, iaitu subjek Jawi pada jam 2 hingga 3 petang. Okey, hari ini hari Selasa, 6 Julai tahun 2021. Okey, kita dah masuk bulan 7. Kita ada lebih kurang 3 bulan lagi untuk kita menghadapi peperiksaan UPKK. Okey. Seperti biasa, Ustazah nak awak semua telah bersedia dengan buku IM Jawi mengikut pedoman umum ejaan Jawi yang kulit warna biru tu, dan juga kad IM Jawi yang ada depan dan belakang. Okey. Yang depan ni A kata Melayu Jati ni. Okey, kita dah belajar ejaan lazim, kita dah belajar ejaan tradisi, kita dah belajar ejaan mengikut hukum. Ada 5 hukum semuanya. Hukum AA, hukum kaga, hukum aha, ewa dan iwa, dan 3 suku kata atau lebih. Ada 5 hukum. Okey, kita dah belajar kata serapan bahasa Inggeris. Kita dah belajar. Okey, kemudian kita dah belajar kata serapan bahasa Arab. Okey, cuma kata serapan bahasa Arab tu kita akan sambung lain kali. Ustazah nak hari ni kita akan belajar kata imbuhan ataupun kata terbitan. Kata terbitan ni dengan kata lain imbuhan lah. Okey, imbuhan ni ada 3, iaitu ada 2. Imbuhan ni terbahagi kepada 2. Imbuhan terbahagi kepada 3. Okey, imbuhan awalan sahaja. Kemudian imbuhan akhiran sahaja. Kemudian imbuhan awalan dan akhiran. Maksudnya apitan lah. Okey. Kita saya akan tunjuk contoh. Okey, contoh. Okey. Tengok kad yang bahagian imbuhan. Okey, kalau dalam buku tu kata terbitan. Okey. Saya akan tunjuk contoh dia. Okey. Secara petemindanya. Okey, kata terbitan. Saya akan tulis kata terbitan. Kata terbitan ataupun imbuhan. Dia sama je. Tajuk yang sama. Kadang-kadang dia akan datangkan kata terbitan, kadang-kadang dia akan datangkan imbuhan. Okey, sama sahaja. Okey. Kata terbitan ni, imbuhan ni terbahagi kepada 3. Okey, terbahagi kepada 3. Yang pertama, imbuhan awalan sahaja. Okey, imbuhan awalan. Yang kedua, imbuhan akhiran. Okey, imbuhan akhiran sahaja. Kemudian imbuhan awalan dan juga dan akhiran. Okey. Dia gabungkan imbuhan awalan dan akhiran. Jadi sebelum kita nak mulakan imbuhan awalan dan akhiran, kita kena belajar dulu imbuhan awalan dia apa, imbuhan akhiran dia apa. Okey. Imbuhan awalan, okey, yang pertamanya ber, ter, per. Okey. Yang keduanya adalah meng dulu. Yang keduanya adalah meng dengan peng. Mengikut, pengikut. Okey, tu. Meng dengan peng. Okey. Peng. Okey. Yang ketiganya adalah sekedi. Imbuhan sekedi. Okey, imbuhan akhiran pula. Yang pertamanya adalah imbuhan akhiran an. Okey, yang keduanya adalah imbuhan akhiran kan. Okey, yang ketiga adalah imbuhan akhiran i. Okey, imbuhan akhiran i. Okey, imbuhan awalan dan akhiran dia gabungkan antara 2 imbuhan ni. Dia gabungkan antara 2 imbuhan ni, jadilah imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya menggalakkan. Okey, contohnya menggalakkan. Menggalakkan. Okey, menggalakkan. Menggalakkan. Jadi imbuhan sini kan untuk akhiran,
untuk awalan. Tu dipanggil imbuhan awalan dan akhiran. Ataupun dengan kata lain, apitan. Okey, dengan kata lain, apitan. Okey. Boleh faham? Jadi, awak kena kuasai imbuhan awalan, kena kuasai imbuhan akhiran. Baru akan jadi imbuhan awalan dan akhiran. Kalau belajar imbuhan awalan dan akhiran terus, jadi pening. Okey, mula-mula awak kena belajar imbuhan awalan dahulu. Okey, tengok pada buku. Okey, tengok pada buku pedoman IM Jawi tu. Okey, sebelum tu seperti biasa, saya nak awak tuliskan hari ini, hari Selasa. Okey, tuliskan hari ini, hari Selasa. Okey, hari ini berapa bulan? Hari ini adalah 6 hari bulan 7 20 21. Untuk Jawi kena tulis nombor tu seperti bahasa Melayu dah. Okey, untuk Jawi tulis nombor seperti bahasa Melayu. Okey. Bahasa Arab baru nombor angka Arab. Okey. Kata terbitan ataupun kata imbuhan. Okey. Hari ini kita akan belajar imbuhan awalan dahulu. Imbuhan awalan dahulu. Okey, imbuhan awalan yang paling senang iaitu ber, ter dan per. Ber, ter, per. Okey, sebab apa baro sahaja? Sebab i pepet kena potong. Sebab apa taro sahaja? Sebab i pepet kena potong. Sebab apa paro sahaja? Sebab i pepet kena potong. I pepet apa? I pepet ni berbunyi e. I pepet berbunyi e. Bila bunyi e, terus awak potong. Apabila berada di tengah kata ataupun di akhir kata. Okey, kalau berada di awal, dia ada padanan iaitu huruf alif. Mak contohnya. Padanan dia huruf alif. Okey. Apa dia keterangan dia? Masukkan imbuhan awalan berterper pada bentuk kata, pada bentuk dasar. Dasar ni apa? Bentuk dasar ni adalah perkataan asal bahasa. Perkataan tu. Perkataan asal dia apa dia? Okey, sebab tu apabila ada je perkataan berimbuhan tu, awak kena gariskan perkataan asal dia. Gariskan perkataan asal dia. Okey. Tengok yang pertama, berdua. Apa kata asal dia? Dua. Garis dua. Bersama. Apa kata asal dia? Sama. Terbuka. Apa kata asal dia? Buka. Okey. Bila awak tahu dah kata asal dia, awak buat dulu kata asal dia. Buat dulu padanan kata asal dia. Okey. Di sama dengan dal. Okey. U sama dengan waw. A sama dengan alif. Okey. Ber di hadapan tu hanya masukkan sahaja. Masukkan imbuhan awalan berterper pada bentuk dasar tersebut. Maksudnya, masukkan sahaja. Masukkan je. Tulis ber. Okey, saya dah buat warna lain nak suruh nampak beza dia. Okey. Masukkan ber. Okey. Tengok perkataan yang kedua. Okey. Sama. Okey. Sebelum tu saya nak ingatkan awak. Sebelum awak kena kuasai dah 5 kaedah yang kita dah belajar. Iaitu hukum AA. Okey, yang pertama hukum AA. Yang kedua, kaga. Okey, yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Tak ingat dah. Yang ketiga, hukum kaga. AA, kaga. Yang ketiga, aha. Yang keempat, ewa atau iwa. Yang kelima adalah 3 suku kata atau lebih. Okey. Berdua, ada tak antara 5 ni? Bila tak ada, dia tu adalah ejaan lazim. Okey. Sama. Ada tak dalam 5 kaedah ni sama? Kita tengok satu-satu. Okey, tengok yang nombor 1, AA. AA ke? AA ke? Bila AA, ingat lalu hukum AA, kena buangkan A di akhir dengan syarat
suku kata konsonan terakhir dia tu adalah bukan. D, R, L, W, N, G. Kalau bukan D, R, L, W, N, G, maka kena potong. Okey. Jadi tulislah sama dulu. Sin, alif, mim. Okey. Imbuhan awalan ber, masukkan sahaja bara. Bara. Okey. Tengok yang ketiga. Terbuka. Okey, buka. Buka ada tak antara 5 ni? Ada tak buka? Ada kan? Iaitu hukum ka dan ga. Bila hukum ka dan ga, kena potongkan A di akhir. Okey. Potongkan A di akhir ka dan ga. Okey, cuba eja dulu. Eja dulu. Buka. Ba. Waw. Kaf. Okey. Ter di hadapan. Masukkan sahaja. Taro. Masukkan sahaja. Taro. Jadi, terbuka. Tu untuk tajuk kata terbitan awalan berterper. Okey, senang. Paling imbuhan yang paling senang. Sebab masukkan sahaja. Dia tak ada kaedah dia tak ada kaedah yang susah lah. Masukkan sahaja. Okey. Tengok. Ustazah tunjuk untuk vokal lah. Untuk vokal. Okey. Terikat. Terikat. Okey. Apa kata asal dia? Ikat. Eja ikat dulu. I di awal. Kan ikat tu I di awal. I di awal. Ikat adalah I di awal. Bila I di awal adalah alif ya. Okey, alif ya. Okey, cut. Ada kena potong tak cut? Ada ke? Sebab A di tengah suku kata. Cut. Okey. Jadi ter di awal tu masukkan sahaja. Masukkan sahaja imbuhan berterper. Okey, boleh? Okey, saya nak tunjuk yang bawah sekali. Berpada-pada, bersama-sama, berkata-kata. Okey. Berpada-pada. Mana hukum AA dia? Mana hukum AA dia? Yang akhir ni hukum AA. Kalau yang ni bukan hukum AA sebab dia duduk di tengah kata. Bila duduk di tengah kata, dia tak jadi hukum AA. Syarat hukum AA adalah berada di akhir kata. Berada di akhir kata. Okey. Jadi tengok konsonan yang kedua, step yang kedua untuk hukum AA ni kena tengok pada konsonan terakhir dia. Konsonan terakhir dia apa? Huruf D. Konsonan terakhir dia huruf D. Saya kata apabila ada huruf D, R, L, W, N, G, jangan buang huruf alif. Jangan buang huruf alif. Jadi tak perlu buanglah yang ni. Jadi tulis pada-pada dulu. Sebab kata asal dulu. Tulis tak kata asal dulu. Pada. Okey. Ber di awal, masukkan sahaja ber. Okey. Faham? Okey, tengok yang kedua. Bersama-sama. Hukum AA tak bersama-sama. Hukum AA, okey. Sama ni hukum AA. Bersama tak? Sama ni hukum AA. Okey. Tengok konsonan yang terakhir dia huruf M. M tu ada tak D, R, L, W, N, G? Ada tak huruf M sini? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada huruf M, maka kena potong. Okey, tulis dulu sama-sama. Sama-sama. Sama. Sebab apa saya kata ada alif? Sebab berada di tengah kata. Okey, sama. Okey, ber di awal, masukkan sahaja ber. Masukkan sahaja ber. Okey, boleh? Boleh? Jadi syarat dia untuk kata imbuhan ataupun kata terbitan, awak kena gariskan dulu kata asal. Gariskan dulu kata asal. Semua garis kata asal. Terasing jadi asing, berulang jadi ulang. Ingat semula ya. Yang ni imbuhan awalan. Bukan. Yang ni vokal berada di awal. Ulang. Ulang.
You ingat semula. Asing. Okey, gitu. Faham tak? Okey, kalau awak dah faham, awak boleh kalau awak tak faham, awak boleh PM Ustazah. Seperti biasalah. Tanda kehadiran. Okey, untuk minggu ni Ustazah nak awak semua tanda kehadiran di Google Form yang Ustazah sediakan. Sebab apa? Sebabnya minggu ni Ustazah dah bagi Ustazah akan mengajar secara Google Meet lah. Untuk kita lebih berkesan lagi bersoal jawab. Tak faham boleh terus tanya Ustazah. Okey, boleh. Sebabnya kalau awak tak faham, awak tak terus tanya, awak akan ingat sampai bila-bila apa yang awak tanya tu. Okey. Itu saja. Jangan lupa hantar tugasan. Setakat ini sahaja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.